Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okay, pertama-tama sekali saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah like dan share video yang lepas, iaitu video fizik topik daya dan gerakan bahagian 1 di mana kita menggunakan tema Star Wars dan scene-scene dalam filem Star Wars untuk menerangkan konsep dan juga menggambarkan sedikit sebanyak contoh-contoh daya yang berada di sekeliling kita. Okay, kepada yang belum menonton, pastikan check it out first, okay? Kalau video sebelum ini kita menggunakan tema dunia fantasi Star Wars, untuk kali ini kita akan kembali kepada reality. Memanglah best kan kalau ada superpower seperti dalam filem tu. Tapi sebenarnya manusia ni walaupun tanpa superpower, kita masih mampu untuk melakukan something yang menakjubkan dan ajaib. Percaya tak? Tak percaya? Okey, cikgu ambil satu contoh, iaitu dalam bidang sukan. Sejak dulu sukan menjadi satu medan untuk atlet-atlet menunjukkan bakat dan juga mencabar kemampuan diri dan juga fizikal mereka. Mereka melakukan banyak skill dan juga perkara-perkara yang kadang-kadang di luar batasan akal dan kelihatan seperti ajaib. Semua ini dilakukan bagi untuk mengatasi cabaran yang mereka hadapi dan juga untuk mengalahkan pihak lawan. So, untuk video kali ini, kita akan cuba menganalisis dan juga menerangkan beberapa keajaiban yang berlaku di dalam pentas sukan antarabangsa dengan menggunakan fizik. Okey? Kalau ada yang perasan, ada satu acara sukan yang sedang berlangsung sekarang, iaitu Winter Olympics di Pyeongchang, Korea Selatan. Walaupun Winter Olympics ni tak berapa popular di kalangan negara-negara yang tak ada winter macam di Malaysia, tapi yang menariknya pada kali ini, Malaysia buat julung kalinya layak untuk menyertai Winter Olympics melalui dua acara, iaitu figure skating dan alpine skiing. Dan dalam banyak-banyak acara yang paling cikgu suka ialah acara figure skating. Apa yang menariknya tentang acara ini ialah sukan ini menggabungkan ketangkasan dan kekuatan dari segi aspek atletism dengan kesenian dalam persembahan gerak tari dan musikal. Dan kesemua aspek pergerakan dan teknikal ini menjadi markah dalam setiap persembahan atlet. Sebenarnya dalam sukan ini ada satu gerakan yang paling menakjubkan dan paling susah untuk dibuat, iaitu satu gerakan yang dinamakan sebagai quad jump, iaitu apabila seorang atlet tu pusing di udara sebanyak 4 kali. Jadi bayangkanlah, dia berpusing sebanyak 4 pusingan dalam satu lompatan yang mengambil masa kurang daripada 0.5 saat. Kan, benda ni macam mustahil. Tapi, cuba kita analisis dan kaji gerakan ini dengan menggunakan fizik. Dan atlet yang mempopularkan gerakan quad jump ini adalah seorang atlet daripada Amerika Syarikat yang bernama Nathan Chen. Okay, firstly, gerakan ini memerlukan momentum yang sangat tinggi sebelum melompat. Jadi dia perlu hayunkan tangan dia untuk membantu, dan momentum ini perlu dibahagikan antara daya lompatannya ke atas dan juga daya pusingan badannya. Kemudian ketika berpusing, tangannya didekatkan ke badan untuk membuatkan pusingannya menjadi lebih laju. Kenapa ini berlaku? Konsep ini berkaitan dengan prinsip keabadian momentum, di mana objek yang berpusing akan mengekalkan angular momentum yang dimiliki dengan meningkatkan laju pusingannya apabila luas permukaannya dikecilkan. Jadi memang hebatlah kan? Tapi tak cukup dengan itu. Sewaktu membuat landing, kakinya perlu menampung 7 kali ganda berat badannya, hasil daripada momentum pergerakannya yang sebelum itu. Maka, kakinya perlu dibengkokkan pada masa hentakan berlaku bagi mengurangkan daya impuls, supaya untuk menghasilkan perfect landing dan untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Kalau kita bercerita tentang sukan dan Olimpik ni, pasti kita tak boleh lupakan tentang seorang atlet yang sensasi, iaitu Usain Bolt. Memegang rekod dunia 100 meter dan beliau juga digelar sebagai manusia terpantas di dunia setakat ini. Memanglah, jika dilihat pada fizikalnya,
Memang dia mempunyai kelebihan berbanding dengan atlet yang lain. Namun, adakah ia sekadar pada faktor fizikal semata-mata? Tidak. Larian, rekod dunia 100 meter Usain Bolt adalah hasil gabungan antara fizikalnya sendiri bersama dengan kesempurnaan teknik yang dimiliki dan juga semestinya fizik. Larian yang sempurna bermula pada langkah yang pertama, dipastikan postur badan yang lurus pada sudut yang lebih kurang hampir dengan 45 darjah bagi memaksimumkan daya tolakan yang dihasilkan oleh kakinya, dan hampir 100% daya tolakan ini digunakan untuk menghasilkan daya tujahan ke depan untuk memulakan pergerakan dan untuk mengatasi inersia awal badannya. Dan langkahnya selepas itu dibuat dengan rendah bagi mengurangkan jarak yang dilalui oleh kakinya. Lantas, ia dapat mengurangkan tempoh masa untuk setiap langkahan yang diambil. Ini membolehkan dia mencapai pecutan yang tertinggi dalam 20 meter yang pertama. Seterusnya, Bolt hanya perlu mengekalkan momentum yang dimiliki ini bagi meningkatkan laju lariannya, dan di sinilah kelebihan fizikal yang dimiliki digunakan dengan sebaiknya. Dengan kakinya yang panjang, setiap langkahannya menghasilkan purata sesaran sejauh antara 2.67 hingga 2.77 meter. Dan pada jarak 68 meter, Bolt mencapai laju tertingginya iaitu selaju 44.72 km sejam. Pada masa yang sama, Bolt kekalkan postur badan yang tegak, ia geseran setiap kali kakinya bersentuhan dengan track. Ini membolehkan dia mencapai laju yang maksimum dan mengelak dari berlakunya nyah pecutan. Hasilnya, rekod dunia 9.58 saat bagi acara 100 meter yang dibuat olehnya di Berlin pada tahun 2009. 男子 100m 決勝ボルト世界新なるか。オンヨーマーゲッセットスタートしました。並んでいる、まだ並んでいる。ボルトがリード。ボルト速い、ボルト速い、ボルト世界新記録。 Seterusnya, jom kita beralih pula pada sukan yang paling digemari ramai, iaitu sukan bola sepak. Sukan bola sepak juga tidak kurang hebatnya dari segi kehebatan dan keajaibannya yang tersendiri. Sukan ini memiliki ramai pemain yang berkebolehan dari segi skill dan teknik untuk menjaringkan gol. Dan kita rakyat Malaysia juga boleh berbangga dengan pencapaian seorang pemain iaitu Faiz Subri yang berjaya memenangi anugerah Puskas pada tahun 2016. Namun, bagi peminat bola sepak yang sejati, pasti anda ingat pada sepakan yang menjadi legenda sehingga ke hari ini, iaitu sepakan yang dibuat oleh Roberto Carlos. Sepakan yang kelihatan seakan magic ini, adakah ia boleh dijelaskan dengan fizik? Sudah semestinya. Rahsianya terletak pada putaran bola. Sepakan itu dibuat pada bahagian bucu bawah kanan bola tersebut yang menyebabkannya melambung ke kanan dan berputar pada paksinya pada masa yang sama. Pada mulanya, bola kelihatan seperti bergerak lurus ke kanan. Tapi, disebabkan oleh putaran yang berlaku, terdapat pergerakan aliran udara di kiri dan di bahagian kanan. Udara bergerak pada arah yang berlawanan dengan putaran bola dan ini menghasilkan tekanan yang tinggi. Manakala di bahagian kiri, udara bergerak pada arah yang sama dengan arah putaran bola. Dan ini pula menghasilkan tekanan yang rendah. Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya yang menolak bola itu ke arah tekanan yang rendah. Dan konsep ini dinamakan sebagai Magnus Effect. Dan ia juga berkaitan dengan prinsip Bernoulli yang akan kita pelajari dalam bab seterusnya, iaitu berkenaan dengan tekanan. Okay, kalau kita boleh lihat, setiap contoh situasi-situasi yang kita lihat tadi pasti melibatkan gerakan, dan pergerakan ini boleh kita analisis dan juga kita kaji dengan menggunakan beberapa konsep yang kita pelajari dalam bab ini. Dalamnya ada menggunakan beberapa istilah seperti
daya, momentum, inersia, hal laju pecutan dan sebagainya. Dan istilah-istilah tersebut dapat kita ketahui ataupun pelajari konsep dan juga aplikasinya di dalam bab ini. Dan kita dapat lihat juga perkaitan antara kuantiti ini dalam rumus yang kita pelajari. Antaranya ialah rumus gerakan linear, iaitu rumus yang menerangkan tentang pergerakan satu objek tanpa kita lihat kepada daya yang bertindak ke atasnya. Dalam rumus ini ada beberapa simbol yang mewakili kuantiti-kuantiti yang terlibat. Antaranya U untuk hal laju awal, V untuk hal laju akhir, A untuk pecutan, S untuk sasaran dan T untuk masa. Jadi, bagaimana untuk menggunakan rumus ini? Sebenarnya, ia bergantung kepada kehendak soalan dan juga kuantiti-kuantiti yang terlibat di dalamnya. So, itu untuk tips yang pertama, iaitu kita mengenal pasti dan memilih rumus yang sesuai berdasarkan soalan yang ditanya. So, untuk tips yang kedua, kita pastikan kita gunakan unit SI dalam kiraan kita. Ini bagi mengelakkan ralat dalam pengiraan dan juga pengukuran. So, sampai di sini saja untuk video kali ini. Diharapkan anda dapat memahami konsep daya dan gerakan ini dengan lebih mendalam. Dan lebih penting, anda dapat kaitkan apa yang telah kita pelajari dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita. Seperti biasa, jangan lupa like dan share video ini dan follow page CMN Education Group supaya anda tidak ketinggalan dengan konten-konten yang akan kami kongsikan pada masa akan datang. Jadi, sampai di sini saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang bersama saya, Cikgu Reki. Assalamualaikum.